Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ingin ucapkan tahniah Sabah kepada TYT Sabah yang baru, yaitu Tun Musa Aman. Beliau telah dianugerahkan gelaran terkini, yaitu Tun Musa Aman. Hari ini kita sekali lagi menerima satu lagi laporan yang agak mengejutkan kita semua, berkaitan dengan pelantikan Ketua Menteri Sabah yang baru. Ada netizen mengatakan bahwa adakah selepas Tun Musa Aman dilantik TYT akan ada peralihan Ketua Menteri Sabah? Adakah akan digantikan Ketua Menteri Sabah? Karena baru-baru ini kita digemparkan dengan kes skandal rasuah membabitkan beberapa adun di Sabah. Jadi oleh sebab itulah hari ini kita melihat penganalisis menepis peluang Kitingan jadi Ketua Menteri Sabah. Ada yang cuba meramalkan bahwa Ketua Menteri Sabah bakal digantikan. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau diganti siapa yang akan ganti? Ada yang kata Jeffrey Kitingan. Namun ini adalah pendedahan daripada penganalisis, yaitu penganalisis menepis peluang Kitingan jadi Ketua Menteri Sabah. Mustahil untuk Kitingan menjadi Ketua Menteri tanpa sokongan penuh GRS, memandangkan STA hanya menduduki 6 kerusi. Wah, rupa-rupanya itu yang dilihat oleh penganalisis politik, yaitu mustahil untuk Jeffrey Kitingan menjadi Ketua Menteri tanpa sokongan penuh GRS, memandangkan STA hanya menduduki 6 kerusi. Betul juga lah kan? Tapi jangan disilap sangka, politik di Malaysia ini luar biasa peliknya. Ada parti politik yang sikit kerusi tapi boleh jadi ketua. Macamlah beberapa gabungan parti lah kan. Gabungan parti itu banyak yang banyak kerusinya, dia pula jadi timbalan ataupun hanya timbalan pengerusi. Pengerusinya pula sikit kerusinya, macam Perikatan Nasional lah. Dua penganalisis politik meragui peluang Jeffrey Kitingan menjadi Ketua Menteri Sabah seterusnya, lantaran partinya tiada bilangan kerusi mencukupi di Dewan Undangan Negeri Sabah. James Chin dari Universiti Tasmania berkata, mustahil bagi Jeffrey Kitingan untuk memimpin Sabah memandangkan Parti Solidariti Tanah Air Khusus STA hanya menduduki 6 daripada 79 kerusi di Dewan Legislatif Negeri. Itulah sebab mengapa STA ingin bergabung dengan Parti Bersatu Sabah PBS, katanya kepada FMT. Prospek penggabungan dua parti pribumi itu kelihatan menjana momentum dengan penubuhan sebuah badan khas untuk membincangkan kebolehaksanaan idea suatu pakatan antara mereka, yaitu PBS kini mempunyai 7 kerusi. Jadi kalau PBS campur dengan STA, kita ada 13 kerusi. Dengan 13 kerusi itu, bolehkah Jeffrey Kitingan menjadi Ketua Menteri Sabah? Bilce Bala dari Universiti Malaysia Sabah berkata, Kitingan perlukan sokongan wakil rakyat Gabungan Rakyat Sabah untuk menjadi Ketua Menteri, terutamanya dukungan Parti Gagasan Rakyat Sabah yang dipimpin Ketua Menteri Sabah sekarang, iaitu Haji Jinor. Gagasan Rakyat memegang 26 daripada 42 kerusi GRS. Walaupun Presiden STA mempunyai kelayakan yang baik untuk menjadi Ketua Menteri, sokongan politik yang mencukupi adalah penting untuk memenuhi keperluan perlembagaan Sabah, katanya. UMNO Sabah menggesa Kitingan menggantikan Haji Ji berikutan dakwaan skandal perlombongan yang dikaitkan dengan beberapa adun. STA bagaimanapun teguh bersama Haji Ji dengan Kitingan membidas pemuda UMNO Sabah kerana menuntut Ketua Menteri meletak jawatan. STA pada Rabu menegaskan sokongan kepada Haji Ji dan mengecilkan dakwaan ketua wanitanya Kerry Chi bahawa Kitingan calon terbaik untuk menjadi Ketua Menteri. Timbalan Ketua Penerangan Ardino Diris, kata Chi, hanya menyuarakan pandangan peribadi dan bukan pendirian parti.
Katanya tidak timbul isu siapa perlu ambil alih jawatan Ketua Menteri dan semua pihak perlu menyokong kepimpinan Hajiji. Chin berkata, komen Chi itu tidak seharusnya dipandang serius kerana dia dan Kitingan dalam parti yang sama. Sudah tentu dia akan memuji presiden sendiri katanya, namun berkata Chin menyebabkan dirinya ditertawakan apabila memuji-muji Jeffrey. Bill Che berkata, komen Chi mungkin bertujuan untuk menunjukkan sokongan dan keyakinan kepada presidennya, terutama dalam situasi politik yang tidak menentu. Bagaimanapun pandangan itu menimbulkan spekulasi dalam kalangan ahli politik JRS, lantas boleh menjejaskan hubungan antara Hajiji dan Jeffrey. Sama ada yang merupakan tindakan melobi secara langsung atau tidak, bergantung kepada perspektif dan interpretasi individu, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi berita menggemparkan seluruh Malaysia berkait dengan Rosmah Mansur. Ini apabila kes saman membabitkan 346 juta AS dolar 1MDB terhadap Rosmah didengar hakim baru. Apa jadi dengan kes-kes ini sehingga ianya pula didengar oleh hakim baru? Kemarin apabila Rosmah dibebaskan, reaksi daripada netizen bercampur baur. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Kes saman AS 346 juta Amerika Serikat dolar 1MDB atau One Malaysia Development Berhad dan 10 lagi terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berhubung pembelian barangan kemas didakwa menggunakan dana yang diseleweng kini didengar oleh Hakim Wan Muhammad Amin Wan Yahya. Perkara itu disahkan oleh Peguam Villa Shah An Balagan yang mewakili kesemua planatif. Hari ini adalah pengurusan kes pertama di hadapan Hakim Baharu, iaitu Wan Muhammad Amin Wan Yahya, dan Mahkamah menetapkan 7 Februari tahun depan untuk kedua-dua pihak mengemaskini status saman tersebut. Katanya dalam mesej di aplikasi WhatsApp selepas prosiding itu yang dijalankan menerusi Zoom. Bulan lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Leong Wei Lohong telah menarik diri daripada mendengar kes saman itu selepas membenarkan permohonan Rosmah kerana mempunyai kaitan dengan firma guaman Tetuan Skirny. Leong yang juga bekas rakan kongsi di Skirny sebelum dilantik menjadi hakim, membuat keputusan itu susulan permohonan Rosmah yang menzahirkan kebimbangan berhubung konflik kepentingan kerana Skirny mewakili 1MDB dalam saman terhadap suaminya, Datuk Seri Najib Razak, dan beberapa pegawai 1MDB. Sebelum Leong, kes itu didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi Adlin Abdul Majid yang menolak permohonan Rosmah pada 9 September lepas agar beliau menarik diri selepas memutuskan bahawa isteri bekas Perdana Menteri tersebut gagal membuktikan sebarang bahaya nyata risiko berat sebelah sekiranya beliau terus mendengar saman sivil berkenaan. Bagaimanapun, Adlin kemudian telah dipindahkan ke Mahkamah Tinggi bahagian harta intelek dan Leong mengambil alih kes itu. Pada 9 Mei lepas, 1MDB dan 10 syarikat terbabit memfailkan saman terhadap Rosmah berhubung pembelian barangan mewah bernilai lebih 346 AS dolar juta yang didakwa diperoleh melalui penyelewengan dana 1MDB. 5 daripada syarikat itu antaranya anak syarikat 1MDB iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1 Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, Global Diversified Investment Company Limited, and SRC International Stand Berhad. Manakala
5 lagi ialah Affinity Equity International dan banyak lagi. Kesemua pelatih menamakan Rosmah dan seorang wanita bernama Sabnam Narayanandas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri, masing-masing sebagai defendant pertama serta kedua. Mereka menuntut Rosmah membayar 346 juta US dollar atau sejumlah amount yang ditaksir oleh mahkamah selain deklarasi bahawa pelatih pertama hingga ke-6 mempunyai hak ke atas barangan mewah yang kini didakwa berada dalam simpanan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.